Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua. Untuk video kali ini kita akan melihat kepada tajuk Volume of Revolution, yang mana tajuk ini dalam bahasa Melayunya disebut sebagai isi padu janaan. Mari kita tengok macam mana yang dikatakan Volume of Revolutions. Ini adalah volume of revolution untuk x-axis dan y-axis. So untuk x-axis, apa yang kita lihat di sini adalah satu garis lengkung ini adalah berputar 360 darjah kepada paksi x. So dekat sini dia ada cakap, we already know how to find the area under the curve by integration. Itu yang kita belajar dalam video sebelum ni. Sekarang kita nak tengok yang ini. Curve dia kita imagine dia rotate, berpusing 360 degree terhadap paksi x. So dia akan membentuk satu solid form. Contohnya macam yang ini. Apabila kita putarkan curve ini kepada 360 darjah kepada paksi x, kawasan berlori ini akan membentuk satu bentuk separa kon. So macam kon yang terpotong lah. So macam mana kita nak nampakkan gambaran bentuk begini? So kamu kena imagine lah. Ambil satu kertas, buat putaran lengkap 360 darjah. So dia akan terhasillah bentuk separa kun tu. So tengok apa beza formula volume dengan area yang sebelum ni kita belajar. So kalau kita tengok di sini, formula untuk volume adalah simbol V lah. Simbol V. So simbol V adalah untuk volume. So beza dia adalah kalau yang area dia tak ada pi. Untuk volume kita tambah pi. Kita tambah apa? Kita tambah pi. So sama juga dengan area, bila diputarkan untuk paksi x, kita akan tulis di belakangnya adalah dx. Bila kita nak cari isi padu janaan untuk paksi x, kita akan letak kat belakang ni dx. So yang kita nak cari adalah fungsi y dalam sebutan x. Fungsi y dalam sebutan x. So beza lagi dengan area adalah dia ada penambahan kuasa 2 di sini. So formula dia menjadi pi integrate limit a to b y square dx. So yang bertambah untuk volume hanyalah pi dan square. Yang lain adalah sama macam kita belajar formula area. Begitu juga untuk y-axis. Y-axis bermaksud curve itu berputar 360 darjah untuk paksi y. Contoh macam ini. So apabila curve dia mencecah kepada kosong di bawah, membuat putaran lengkap 360 darjah, solid form yang terhasil adalah berbentuk kon. So macam mana kita nak dapatkan isi padu kon itu melalui teknik pengamiran. Kita tahu di sini lower limitnya adalah dikenali sebagai C, iaitu kosong lah sebenarnya, tapi saya letak C di sini, dan D.
Jadi, kita letak di sini limit C dan limit D. Okay. Kita tahu isi padu janaan ini berputar pada paksi Y. So, kita akan letak di belakang dia adalah dy. So, bila kita mencari isi padu untuk paksi Y, kita akan lihat kepada fungsi X dalam sebutan Y. Fungsi X. Fungsi X. Okay. Pastikan dia adalah fungsi X dalam sebutan Y. Yang mana formulanya adalah sama juga seperti paksi X tadi. Kita ada tambah pi dan square. Ingat, untuk paksi Y, kita akan mencari fungsi X. Untuk paksi X, kita akan mencari fungsi Y. Okey. Kita tengok pula yang seterusnya. Okey. Sekiranya ada dua garis yang dicangkumi oleh lengkung dan straight line. Macam mana kita nak cari isi padu janaannya? Okey. Ini pun sama juga macam yang kita cari dalam tajuk area tempoh hari. Okey. Yang mana contoh kita akan buat paksi yang atas tolak yang bawah. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh yang ini. Bila volume of revolution bounded by a curve and a straight line, macam mana kita nak dapatkan isi padu janaan untuk kawasan Blorek ini? Okey. So, apabila kita membuat putaran lengkap 360 darjah, ini adalah untuk paksi X ya. Okey, kita kenal pasti dulu limit dia. Dia ada limit A dan limit B yang berada pada intersection kedua-dua garis Untuk kedua-dua garis intersection dia kita kena tengok. So ini adalah A dan B. Okey. So kita kena imagine bila kita putarkan dia kepada paksi X 360 darjah, dia akan membentuk seperti solid form yang sebelah ini. So isi padu janaan yang kita nak cari adalah yang ini sahaja. Okey. Okey, kita nak cari yang itu saja. Okey. So yang tengah tu kita tak nak. Okey, yang tengah tu kita tak nak lah yang tengah ni. Yang tengah ni kita tak nak Kita kena buang dia. So macam ni kita nak buang dia. So kita akan menggunakan formula yang sama kerana dia dicangkumi oleh limit yang sama iaitu limit A and limit B. Bolehlah kita buat atas tolak bawah. Okey. Atas tolak bawah. Garis yang berada di sebelah atas akan tolak dengan garis yang berada di sebelah bawah. Okey. Formula ini bergantung kepada bentuk volume janaan yang kita nak cari. Tak semestinya graf fungsi atas tolak fungsi bawah. Okey, tengok kepada soalan juga. Okey, mari kita tengok contoh yang pertama. Okey, so bila kita nak selesai, kita baca soalan dia. Find the volume of the solid form when the bounded area rotated through 360. Okey, so kalau kita tengok soalan ini, kita tengok dulu dia berputar pada paksi mana. Okey, so kita dapati dia berputar pada paksi X. So apa yang kita nak cari adalah dx lah Ini volume. So of course volume untuk paksi X kita akan cari. Don't forget formula dia mestilah pi. Okey, check. Limit dia bagi tak? Okey, dia ada bagi limit So kita kena tahu ini adalah fungsi asas dia.
So, bila kita nak cari untuk paksi X, dia mesti kat belakang dia dx. So, fungsi apa yang kita nak cari? Fungsi y kuasa 2. So, inilah yang kita kena faham. Okay? Kalau kita salah guna formula, so salah lah. Okay, check. Come on. Okay, mari kita selesaikan dia. Kita tengok Vx. Kita letak pi. Limit A dia berapa? 1 lah. 1 atas 3. Y. Apa fungsi Y dia? Fungsi Y-nya adalah X square tambah 3. Jangan lupa dia ada kuasa 2. Letakkan kuasa 2 di dx. So, bila kita dah berjaya menulis soalan ini dalam bentuk definite integral, so tak jadi masalah untuk kita selesaikan. Kemudian kita selesaikan seperti teknik definite integral yang kita belajar sebelum ini. Okey, kita dapati dia ada kuasa 2. Okey, saya akan tunjukkan step by step macam mana kita nak selesaikan. Mungkin ada yang dah tak ingat macam mana kita nak integrate dia. Cara paling mudah, kita kembangkan dia. Okey. Ingat saya belum lagi buat pengamiran. Saya masih lagi dalam proses simplify. Okey. Then, saya akan darab masuklah. Okay, untuk memudahkan kita membuat pengamiran. Okay. Saya sambung kat sini. So, apakah jawapan kita? Setelah kita darab masuk dia, apa yang kita dapat? Kita akan dapati. Okay, saya ringkaskan. Saya ringkaskan kat sini. Kita akan terus dapat X kuasa 4 tambah 6X square. Okay. Tambah 9. Okay. Dx. Okay. Bila kita dah simplify, barulah kita mulakan proses integration. Okay, mari kita buat integration. X kuasa 4, bila diintegrate kita akan dapat X kuasa 5 per 5 tambah 6X kuasa 3 per 3 tambah 9 X followed by BA. Okay. So, nampak? Kita dah hilang terus notation for integration dan dx dekat belakang dia. Okay. So, sekarang apa yang perlu kita buat? Yang kita nak buat adalah gantikan F, B tolak dengan FA. Okay, mari kita gantikan dia. Sama dengan pi 3 kuasa 5 per 5 tambah, okey, 6 bahagi 3, saya boleh terus tulis 2 lah ya. 2, 3, 3 tambah 9, 3. Okey. Ini yang pertama lah. FB tolak FA. Okey, FA kita adalah 1. 5 per 5 tambah 2, 1, 3 tambah 9, 1. Okey. Tutup kurungan.
Don't forget, dia ada pi kat luar dia. Okay. So, bila kita dah masukkan FB, ni FB FB tolak F A. Ini adalah B kita, ini adalah A kita. Lower limit, upper limit. So, bila kita dah buat begini, apa kita nak buat sekarang? Tekan saja kalkulator dan kita akan dapat jawapannya adalah 592 per 5 ada pi unit cube. Dah siap. Okey, boleh? Mari kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, untuk contoh kedua, kita akan buat penyelesaian dia sama macam tadi. Sebelum tu kita pastikan dulu paksi yang diputarkan. So bila kita tengok di sini, dia adalah berputar kepada paksi Y. So bila dia putar pada paksi Y, kita akan cari fungsi X. So kita akan cari, this is the formula, pi A B X square dy. Itu formula dia. Ini formula dia yang akan kita gunakan. Right? So fungsi apa kita nak cari? Kita nak cari fungsi Y. Fungsi X. Alright, mari kita tengok dekat rajah dia. Tapi dekat rajah, fungsi yang diberikan adalah fungsi Y. So, apa perlu kita buat? Kita perlu jadikan X sebagai perkara rumus. So, kita kena tukarlah. So, macam mana kita nak tukar dia? Y sama dengan 8 tolak X square. Jadi saya pindahkan. Oleh itu, X square sama dengan 8 tolak Y. So, bila kita dapati dekat sini, kita tengok dekat sini, automatically dia dah jadi X square. Samalah dengan yang rumus nak. X square. Jadi kita tak payah tukar lah. Tak payah pindah lagi square ke sebelah kanan. Dan kita hanya perlu selesaikan saja. Mari kita selesaikan dia. So sekarang Vy sama dengan pi limit. Berapa limit kita? Limit kita adalah bermula dengan 4, 8. So itu adalah limit dia. Kita akan start dengan lower limit 4, 8. So X square. Mana X square kita? X square kita adalah 8 tolak Y. 8 tolak Y. Kita tak perlu lagi letak square macam soalan tadi yang pertama. Kenapa? Kerana fungsi kita di sini, kita dah tetapkan dia kepada X square. So, kita hanya tulis 8 tolak Y dy. Kerana 8 tolak 8 tolak Y adalah bersamaan dengan X square. Kita hanya perlu tambah kuasa 2 sekiranya fungsinya X sama dengan F dalam sebutan Y. Ni kalau X Kalau X square kita terus pakai saja. Bila kita dah tulis dalam bentuk definite integral seperti tadi, kita hanya perlu
integrate. Integrate 8, kita akan dapat 8y, lupa kat saya, tolak y kuasa 2 per 2. Diikuti dengan upper limit, lower limit. So, kita gantikan 8 tolak 8 2 per 2. Ini adalah apa? Ini adalah FB. Okey, ini adalah FB. Tolak FA kita. FA kita adalah 8 4 tolak 4 kuasa 2 per 2. Okey. Followed by tutup kurungan. Okey. Kemudian nak buat apa? Tekan saja kalkulator. Kita akan dapat jawapannya adalah 8 pi unit cube. Dah siap. Senang bukan? Okey, mari kita tengok contoh ketiga. Contoh yang lebih complicated. Okey. Okey. Ini adalah contoh yang ketiga. Okey. So, mula-mula apa yang perlu kita buat? Saya kata, semak dulu putaran yang diberikan adalah untuk paksi X atau paksi Y. So, bila di sini kita dapati dia adalah berputar untuk paksi X. Okey. Bila untuk paksi X, apakah rumus yang akan kita tulis? Okey. Vx sama dengan pi AB D dx. So, mesti cari apa? Y square. Okay, ingat bila nak cari dx, mesti cari fungsi y square. Okay. Alright. So, kita dah tahu dia adalah paksi X. Step yang kedua, kenal pasti limit A dan B. Kita dapati untuk soalan ini, tiada limit yang diberikan. Jadi macam mana kita nak selesaikan dia? Kita perlulah mencari limit yang dicangkumi oleh kedua-dua garis ini. Okey. Okey. Jadi kita bahagikan dia kepada dua bahagian. Okay. Ini adalah bahagian A. Ini adalah bahagian B. Of course, ini adalah kosong. Okay. Jadi, sekiranya kita nak dapatkan isi badu janaan untuk kawasan belorek ini, kita akan buat volume di bahagian A tambah volume di bahagian B. Okay. Sebelum tu, mari kita cari limit dia. So, macam mana kita nak buat? Kita perlu mencari titik persilangan. Okay, titik persilangan lah. Titik persilangan antara curve and straight line. Macam mana kita nak buat? Kita hanya perlu samakan dia. Okay, tengok saya buat macam mana. Garis lengkung X square sama dengan garis lurus 3 tolak 2x. Okay. Jadi itu samaan yang akan kita dapat adalah x square tambah
2x tolak 3. Kita dah dapat satu persamaan kuadratik. Lepas tu nak buat macam mana? Tekan calculator. Okay. Calculator. Bila kita tekan calculator, calculator akan bagi jawapan kat kita. X1 sama dengan 1. X2 sama dengan negatif 3. Jadi, titik persilangan antara garis lengkung dan garis lurus adalah pada titik 1 dan negatif 3. So, kita tahu dekat sini adalah 1. Dan persilangan yang seterusnya adalah dekat sini lah. Negatif 3. Okay, yang tak melibatkan isi padu janaan kita. Okay. So, kita dah tahu untuk kawasan A, limit yang terlibat adalah 0, 1. Kita belum lagi ada limit B untuk kawasan B. So, cari pula limit yang terlibat untuk garis lurus. Kita buat pula. Okay. Yang kedua. Y sama dengan 3 tolak 2x. Kita tahu apabila titik di sini, mestilah y-nya adalah kosong. So, kosong sama dengan 3 tolak 2x. Oleh yang demikian, x adalah sama dengan 3/2. Okay. So, kita dah dapat untuk kedua-duanya. Okay. Kita dah tahulah limit-limit yang terlibat. Ini adalah 3/2. Okay. So, bolehlah kita mula mengira isi padu janaan. Mari kita buat untuk VA dulu. VA sama dengan pi. Apa limit dia? 0, 1. 0, 1. Okay, yang terlibat adalah x square. Okay, x square. Yang kita nak cari apa? Y square. So, dia adalah x square dan square lagi. Kenapa ada square lagi? Kerana dia nak cari y square. Y adalah x square. Y square adalah x kuasa 4. Okay. Okay. Selesaikan dia, kita akan dapati x kuasa 5/5. Okay. 1, 0. Masuk formula. Sorry, masuk FB. Tolak FA. 1, 5. Tolak 0 lah So, kita akan dapat jawapannya adalah pi/5 unit padu. Okay. So, kita buat pula untuk VB. VB pi. Apa limit kita? 1, 3/2. 1, 3/2. Apa dia punya y? 3 tolak 2x. Tolak 2x kuasa 2 dx. Okay. Saya kembangkan dia menjadi 9 tolak 12x
tambah 4x square. Okey, kita integratekan dia. Pi 9x tolak 12x kuasa 2 per 2 tambah 4x kuasa 3 per 3 followed by limit 3 per 2, 1. Okey. Masukkan nilai FB tolak FA menggantikan X dia. Okey. Pi 9 3 per 2. 12 bahagi 2, 6 6 3 per 2 kuasa 2 tambah 4 3 per 2 kuasa 3 per 3. Tolak. Ini FB tolak FA. 9, 1, 6, 1 kuasa 2 tambah 4, 1, 3 per 3. Tutup kurungan besar. Okey. Kita akan dapat jawapannya adalah, okay, saya tulis di sinilah jawapan dia. Sambung sini. So, jawapannya adalah sama dengan, tekan kalkulator, 1 per 6 pi unit cube. Ini untuk BB. Jadi, jumlah keseluruhan adalah VA tambah VB. Berapa nilai VA? VA adalah pi per 5. VB adalah pi per 6. Tambah kedua-duanya. Jawapannya adalah 11 per 30 pi unit cube. Dah siap. Okey? Boleh? So, ingat apabila kita nak menyelesaikan soalan ini, perkara pertama yang perlu kita lihat adalah kawasan putaran yang dilakukan oleh graf garis-garis tersebut. Okey. Apabila kita dah berjaya menentukan dia rotate dekat mana, paksi X ke, paksi Y ke, baru kita tentukan fungsi. Apa beza dengan area? Untuk area kita tiada simbol pi dan square. Kalau area, formulanya adalah A AB Y dx. Okey. Untuk volume kita hanya tambah pi dan square. Boleh? So, semoga apa yang kamu pelajari hari ini dapat membantu kamulah dalam menguasai tajuk volume of
revolution. Okey, kita bertemu lagi dalam video-video yang akan datang. Terima kasih semua. Bye.